نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan saudara yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan qurun yang terbaik, yaitu qurun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 100 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik qurun adalah qurun aku. Summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum, kemudian diikuti pula 100 tahun, kemudian diikuti pula 100 tahun, jadi 300 tahun. Sebab apa Nabi bagi tahu qurun yang terbaik? Karena dalam qurun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agama telah hidup 100%. Nah, bila agama hidup, tuan-tuan, keberkatan dalam harta, dalam diri, dalam rumah, dalam keluarga, dalam kebun, dalam kedai, dalam perniagaan, semua dia akan berkat. Kerana berkat ni dia turut agama. Bila agama sempurna, Allah bagi keberkatan dan Allah bagi hifazah, jagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila agama sempurna, Allah sendiri jaga. Allah jaga diri kita, Allah jaga diri keluarga kita, kampung kita, rumah kita, hampa kita, cangwat kita, dan negeri kita, dan seluruh alam. Ada jagaan daripada Allah bila agama tadi sempurna. Dan Allah bagi rahmat, kerana agama ni dia pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak utus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk bawa rahmat kepada seluruh alam. Bila agama mari sempurna, rahmat ada dalam itu, kita boleh masuk syurga dengan rahmat Allah, dan boleh selamat daripada api neraka pun dengan rahmat Allah. Nah, rahmat ni dia ada hubungan dengan agama. Dan bila kita ada agama sempurna, kita ada nusratullah, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Bila agama sempurna, Allah tolong rasul-rasul kerana dia pembawa agama, dan lebih lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Allah bukan nanti benteng, rumah, batu besar-besar, ada atom bom, ada roket, ada bedi, ada penjaga, pengawal rumah kita. Tidak. Bila Allah bagi pertolongan, mudah bagi Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri duduk dalam gua Sur dengan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Jadi Allah tolong dengan sarang laba ya. Ambil laba buat sarang. Pitu gua, ambil buruk pati,
duduk situ, mari telur, mari ngerai. Nah, untuk selamat daripada orang kafir, 1000 orang mari cari Nabi SAW, dan nak upah 100 ekor unta kalau orang jumpa Nabi SAW. Nah, tapi tuan-tuan yang mulia, bila ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah selamat. Nah, sebab tu kita nak tengok agama, jangan tengok learning. Nah, kerana dalam agama ni dia ada kekuatan. Nah, dalam agama boleh ubah diri satu-satu orang dengan sebab agama, boleh ubah bini, isteri dengan sebab agama, boleh ubah anak-anak dengan sebab agama, boleh ubah rumah dengan sebab agama, boleh ubah kampung, nah, cangwat, ampa, negeri dengan sebab agama. Dalam masa Nabi kita SAW, nah, buat usaha agama, Allah bagi 5 perkara sahabat-sahabat boleh tengok dengan mata mereka. Sebab tu keyakinan masuk dalam hati. Nah, kerana tengok hasil dia. Nah, hasil daripada buat usaha agama, hasil daripada amal agama. 5 perkara Allah tunjuk di depan mata sahabat-sahabat. Nombor 1, boleh hapus jahiliyah. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Al-haq iaitu agama, bila dia sempurna, dia mari dah, dia ada dalam kehidupan manusia. Wa zahaqal batil, Allah hapus diri semua kebatilan, benda buruk, benda jahat, benda maksiat, benda bid'ah, benda dalalah, benda syirik, benda kufur. Nah, kerana agama ni dia nur, dia cahaya. Bila cahaya mari, gelap dia lari. Nah, dia kaedah dia ada. Kalau kita bawa pelita, bawa lampu mari, gelap dia lari sendiri. Dalam masjid ni tengok ada lampu. Gelap tu duduk luar, dia tak masuk mari. Nah, kerana ada lampu, ada cahaya. Tapi kalau pada mampu lampu ni, gelap duduk luar ni, dia masuk mari sendiri. Gelap dia tak takut pada bedi ke, atom bom ke, nah, roket ke, orang ceramah agama ke, bayar ke, baca hadis, baca Quran, dia tak takut. Nah, bila tak ada lampu, tak ada cerah, dia masuk mari. Begitu juga batil, benda buruk, benda jahat. Nah, jadi Nabi kita SAW buat usaha sehingga sahabat boleh tengok. Kerana Nabi kita SAW ambil orang hak mari buat usaha agama tu, bukan ambil orang anak pondok hak habis dah daripada kelas 10, nah, madrasah, sekolah-sekolah kolej Islam, bukan hak habis BA, MA, PhD. Nah, hak Nabi ambil tu orang-orang, nah, sebut jahiliyah, orang minum arak, orang berjudi, orang pencuri, orang mabuk, orang berzina, orang bunuh orang perokok, orang penyamun, nah, orang penjahat, pembohong, penipu. Ni Nabi ambil orang-orang ni. Nah, mari usaha atas agama dan ambil orang ni. Mari usaha sehingga mereka jadi beriman 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imanuhum kal jibal. Iman mereka itu sahabat seperti gunung. Nah, seperti bukit, kuat, tak terkesan dengan benda-benda. Nah, hasil daripada usaha iman ni lah Allah beri agama tu hidup. Dan bila agama hidup, benda hak batil tadi, hak jahat, dia pergi sendiri. Sedangkan masa tu radio tak ada, televisyen tak ada, internet tak ada, majalah tak ada, buku-buku, kitab-kitab, karenge, tafsir-tafsir tak ada belaka lagi. Imam Bukhari, Muslim pun tak mari lagi. Nah, telefon tangan pun tak ada. Allah boleh buat.
Tapi Allah nak bagi tahu agama ni kalau dia sempurna, kita usaha dia sungguh, dia akan bagi hasil. Nah, bagi manfaat, kita boleh ambil istifadah daripada agama tadi. Jadi pertama Allah tunjuk bagi sahabat tengok. Ya, Allah hapus habis tokong-tokong berhala-berhala. Nabi kita mari bukan seperti Nabi Ibrahim. Mari kepada sahabat-sahabat suruh katok berhala-berhala hak ada dalam Baitillahil Haram. Bukan sikit, 390 berhala. Lebih banyak daripada berhala masa Nabi Ibrahim lagi. Tapi Nabi mari usaha iman, katok berhala-berhala hak ada dalam hati itu dulu. Buai tubik dulu syirik. Buai iman tu sungguh-sungguh. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul am wa hum muhtadun. Orang-orang beriman ni bukan sekadar mulut. Kata, kecek, bayar, ceramah, pidato. Bui kepada orang, kepada kita tidak. Iman-iman ni iman hak tidak campur aduk dengan zalim. Iaitu ulama tafsir bizulmin, iman tidak campur dengan zalim, iaitu iman tidak campur dengan syirik. Baru dia ada kekuatan. Iman hak usaha tu lah. Iman tu ada kekuatan, hak tak campur dengan syirik. Bila iman ada campur dengan syirik sikit je, Allah cabut selalu kekuatan iman tadi. Walaupun orang mengaku kata dia beriman, Allah cabut kekuatan iman tu. Dan bila iman tu Allah cabut tu, dia tak boleh nak apuh benda-benda jahat. Tak ada kekuatan. Kerana kekuatan ni duduk dalam iman yang tidak ada syirik. Allah bagi tahu ulaika lahumul am. Mereka itulah orang dapat keamanan. Iman hak tidak campur dengan syirik. Iman tu jaga dia. Aman daripada benda maksiat, aman daripada benda syirik, benda kufur, benda jahat. Keamanan daripada benda-benda yang tidak baik. Allah jamin sendiri. Bukan dalam dunia saja, mati dia pun ada keamanan. Kelima iman ni akan bawa dia, akan selamatkan dia. Dan yang kedua, wahum muhtadun. Setiap benda tu nak pada pertunjuk, nak pada hidayah. Iman sendiri pun perlu kepada hidayah. Iman yang ada pertunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia tunjuk jalan betul. Kalau iman tak ada pertunjuk, iman mengaku iman, buat hak Allah suruh buat, hak Allah larang pun buat. Kerana tak ada pertunjuk. Semaya dia semaya, puasa, haji, zakat, taklim, belajar, semua amalan ada belaka, sedekah, haji, zakat, umrah, dia buat belaka. Tapi hak Allah larang pun buat juga. Zina, zina, mabuk, judi, pencuri, minum arak, makan duit riba, makan duit tidak baik, makan duit haram. Bila iman tak betul, bukan duit haram, duit jual babi, duit jual arak, makan duit masjid pun makan tu tuan. Bila iman tak betul, duit masjid pun orang makan. Duit tengah orang ambil, orang guna. Maulana Zakaria bagi tahu dua. Yang ditakuti mati, cabut iman dia, dua perkara. Nombor satu, orang-orang yang ambil duit tengah, makan butai dulu, orang tak tahu dengan tidak mesyuarat, tak ada jaminan kata siapa nak bayar kalau dia mati. Dia ambil senyap-senyap duit masjid, banyak duit masjid lah ni. Orang kutip duit masjid, taruh rumah tu imam, taruh rumah penjaga banci, duduk dengan dia, orang tak tahu. Bila dia nak guna, dia ambil guna. Untuk infradi dia. Ada setengah beli kebun pun ada.
Nah, kerana duit banyak. Bah mesyuarat, tak ada mesyuarat tengah dia ambil pakai guna. Tak apa nak bayar. Tiba-tiba dia mati tak ada bayar. Nah, orang ni Allah cabut iman dia tu. Iman juga. Nah, tapi tidak ada jaminnya iman dia. Dan yang kedua terutama dia, orang kahwin dengan isteri, lepas tu cerah. Nah, bala tak baik, dia cerah satu talak, lepas tu klik baik, lepas tu duduk lama cerah pula jadi 2 kali, klik baik pula, lama-lama cerah pula jadi 3 kali, ataupun sekaligus dia cerah 3 talak. Nah, tapi orang panggil gila talak. Gila. Duk nak lagi. Lama-lama dia duduk gitu dengan isteri dia. Siapa boleh anak. Sedangkan dia waktu haram dah. Tapi dia duduk gitu siapa dia mati. Maka orang ni juga Allah cabut iman dia tu. Iman belaka tu tuan. Tapi iman bila tidak ada kekuatan, maka dia tak boleh jaga. Nah, dia tak boleh jaga. Benda haram dia tak boleh jaga. Hak Allah suruh dia boleh buat kerana dia beriman. Tapi hak Allah larang, bahawa Allah larang ni bukan masuk zina saja, arak, minum arak, judi, bercuri. Dah, mata pun Allah larang. Kalau orang beriman, mata dia kena jaga, telinga kena jaga, lidah kena jaga, perut dia kena jaga, nak masuk gapo dalam, nak makan gapo, pakaian dia, tempat duduk dia. Nah, pasal apa dia kena semaya, dia kena buat ibadat. Bila semua ni benda ni tak betul, maka Allah tak terima ibadat dia, tidak ada kekuatan. Orang beriman ni Allah bagi kuat dia dengan ada amal. Ada amal soleh yang campur dengan iman. Saat ni Ustaz lah duk baca saat ni. Semaya maghrib tadi. Surah Tin. Nah, ada dalam tu juga. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. 4 perkara Allah bersumpah nak jadi manusia. Wat-tin, waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Lepas tu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sumpah siap dah, baru Allah bagi tahu Allah ciptakan manusia ni dengan rupa parah yang baik, comel, molek kalau nak banding dengan makhluk yang lain. Nah, tapi oleh kerana dia tak jaga iman dia, tidak dikata molek. Kerana harga manusia bukan duduk di rupa, hidung macung, nah, telinga besar, tekuk janjing tinggi, putih, merah, kelabu, nah, gigi molek, comel, senyum dia molek, jakuh kaki dia molek, tangan dia molek, jari dia molek. Dia bukan duduk situ dah. Comel manusia bukan duduk di rupa, bukan duduk di nasab, keturunan dah. Nah, dia duduk di iman yang ada pada dia. Rupa tak comel tak apa, kalau ada iman. Bila comel mana bila khabab, orang jadi hamba orang. Tapi oleh kerana ada iman, harga dia tu, harga iman tu Allah hakik naik. Walaupun rupa dia huduh. Bilal suara azan dia di Madinah, tiap-tiap kali azan dia, dengan kerana kekuatan iman dia, kerana dia tak dapat iman melalui mujahadah, susah payah. Orang letak batu atas dada dia, nak suruh tubik daripada iman dia, keluar iman dia tubik, azab dia. Nah, ahadun ahad, ahadun ahad. Nah, sebut Allah satu, jaga iman dia, walaupun sakit, tubuh dia sakit, tengah hari dijemur dia atas pasir, buh batu atas dada, tengah malam digodakan dia. Nah, tuai huduh lagi. Tapi oleh kerana dia jaga iman dia, subhanallah, azan dia di Madinah, suara dia azan tu naik nu sampai di arash ilahi tu.
Suara. Bukan suara sedap dah. Dalam riwayat kata Bilal azan nak sebut asyhadu tak boleh. Shin tu, shin nak sebut tak boleh. Boleh sebut ashadu dengan sad je. Nah, tapi Allah nilai iman dia tu. Naik sampai 7 lapis langit. Nah. Sebab tu Allah tengok di iman yang ada pada satu orang. Kalau tak ada iman, Allah jatuh selalu dah. Walaupun rupa comel, nasab molek, keturunan molek, summa radadna wa asfala safilin. Kemudian Allah jatuh dia. Rendah. Ulama kata asfala safilin ni serendah-rendah. Bukan rendah biasa, rendah daripada orang kampung, rendah daripada orang kafir saja, tidak. Dia lebih rendah daripada binatang-binatang lagi. Dengan anjing babi itu pun baik anjing babi lagi. Ada Allah jatuh. Jatuh apa? Kerana tidak ada iman. Sebab tu Allah buh di belakang ayat, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Mereka orang yang tidak jatuh, tidak rendah, orang yang ada iman dan ada amal soleh. Itu harga manusia. Tapi bila kita tidak usaha di atas iman kita, amal soleh dia tak mari. Dia mari amal adat, prapeni. Amal hak kita buat, nampak orang buat kita buat, nampak orang semaya kita semaya, nampak orang puasa kita puasa, nampak orang haji kita pergi haji, orang pergi umrah kita pergi umrah, nampak orang taruh janggut kita taruh janggut, nampak orang pakai peyuh serban, pakai baju tup kita pakai baju tup. Nilai iman kita tak tahu. Kita tak ada usaha, kita tak ada susah. Sedangkan iman ni nak mari, nak berjadi tinggi tu, dia mari dengan susah, mari dengan hijrah. Iman bukan duduk-duduk boleh. Bukan sekadar baca saja, ngaji saja boleh. Boleh. Iman tu boleh sekadar kita dengar, tapi dia tak masuk dalam hati kita. Karena Allah buat takrif iman ni, allazina amanu wa hajaru. Orang-orang beriman ni nak jaga iman itulah wa hajaru, dia kena hijrah. Wajahadu fi sabilillah, dia kena mujahadah di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dia sendiri. Tengok, untuk usaha atas iman kena habis harta, kena habis masa diri dia sendiri, kena keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah, lepas tu kena mujahadah, susah payah, makan tak sempurna, tidur tempat duduk, pergi masjid-masjid, jambil-jambil, tandak pun tak puas hati dengan hak kita, makan-makan pun tak serupa kita duduk rumah. Mujahadah dah. Bila ada iman ni, iman hak hijrah, semua sahabat-sahabat boleh iman hak ni. Mereka belajar iman dengan hijrah. Nabi ambil orang-orang ni tu, Nabi buat gapo? Ambil orang-orang beriman nak jadi iman. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah bagi kemuliaan orang beriman. Orang beriman ni tinggi. Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin. Izzah, kemuliaan bagi Allah, bagi Rasul dia, walil mu'minin, dan bagi orang beriman. Orang beriman ni mulia. Bila dia boleh jaga iman dia tu, dia mulia dengan sebab ada iman dalam hati dia. Dan iman ni lah tuan-tuan mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala puji. Dia boleh iman dengan susah. Nabi mari tu bawa gapo? Yatlu alaihim ayatihi. Nabi mari dengan bawa dakwah, cakap nak beriman sempurna, kena dengar dah, dengar lagi. Yatlu alaihim ayatihi, cakap tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Allah jadi semua makhluk dia. Allah bagi rezeki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kamu duduk di langit. Orang beriman dia kena percaya.
Nah, kalau dia tak beriman, dia percaya dia iman dia juga ada iman, tapi percaya dia sama dengan orang kafir tu. Nah, orang kafir kata gapo ngen ke pacau. Duit adalah Tuhan. Sebab tu orang kafir ni 1000 juta dalam dunia ni. Dia buat gapo orang kafir? Buat duit ya. Kerana dia yakin duit Tuhan. Ngen ke pacau. Pas dia ambil belakang duit. Tok laki buat kerja, bini buat kerja, natu buat kerja, anak buat kerja, cucu, cici, ciuk. Ada 10 orang dalam rumah, 10 orang. Semua buat kerja belakang. Kerana nak buat duit. Kerana duit tu Tuhan. Pas bukan ambil duit hak kerja saja. Duit arak pun dia ambil. Duit judi pun dia ambil. Duit mabuk, duit zina, duit loteri, duit riba, duit tipu orang, duit belaga lembu, duit belaga ayam, duit belaga burung. Nah, dia ambil belakang pasal duit tu Tuhan. Dia tak apa, dia tak ada iman. Nah, pas kita orang Islam ni, orang ada iman dah 1000 juta. Dia semua 7000 juta. Waktu bik 1000 juta, hak ada iman dah orang Islam 1000 juta. Pas dalam 1000 juta ni, oleh kerana kita tak ada usaha atas iman kita, hari-hari tak dengar kebesaran Allah, tak ada duduk dalam taklim, tak ada keluar jalan Allah, tak ada masuk dalam telinga kita Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yuhyi wa yumit, yang bagi hidup, bagi mati adalah Allah. Zillah, izzah, nak jatuh satu orang daripada Allah, nak tinggi satu orang daripada Allah, nak bagi rezeki kepada siapa daripada Allah, tahan rezeki siapa daripada Allah. Kita tak ada dengar, kita tak ada usaha. Dan kita sekadar iman dengan radio, dengan televisyen, dengan kitab, surat khabar, majalah, dengan telefon tangan, dengan orang-orang mengajar, dengan orang syarah agama, orang pidato. Iman kita boleh sekadar tu je. Bukan iman mujahadah, bukan iman hijrah. Nah, ada dah iman 1000 juta, ada belaka. Oleh kerana iman kita tidak sungguh, hak 1000 juta ni kata gapo? Kalau tanya dia, duit tu hai kada? Ngen ke pacau dak? Ada, dia tak mengaku, kata duit tu hai. Nah, cuma bila iman tak ada usaha, orang 1000 juta orang iman, orang Islam kata gapo? Minta we ada duit sekarang boleh buat belaka. Nah, minta we ada duit sekarang boleh buat belaka. Dia ada iman tak? Ada. Pas dia percaya kepada Allah bagi rezeki. Nah, dia percaya, dia tahu. Kerana dia mengaji, dia belajar, dia dengar. Nah, siapa jadi langit, bumi? Man khalaqas samawati wal ard. Siapa jadi langit dan bumi? Orang-orang Mekah pun kata juga. Orang Islam di Mekah, orang beriman di Mekah, hak tak usaha atas iman dia, la yaqulunna Allah. Allah lah jadi langit dan bumi, bulan, bintang, matahari. Bagi rezeki siapa dia? Allah. Pas rukun iman ada nekara dah. Belum kita tubik daripada perut, tahu dah. Kata rezeki kita duduk mana, tanah kubur duduk di mana. Satu orang dia akan dapat rezeki dia, Nabi kata seperti maut, malikil maut. Malikil maut ni dia cari orang. Kerana Allah gu dia tu, gu kita ni hidup dengan mati. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat tu ada ajal dia, ada masa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang hidup, dia kena merasai mati, kena jumpa dengan mati. Pas tanya orang 1000 juta tadi, percaya tak? Percaya. Nah, tapi oleh kerana tak ada usaha iman hak hijrah, iman hak mujahadah, iman hak habis duit, habis masa, kena tinggal rumah. Boleh juga iman. Dia boleh melalui radio, dengar orang syarah, orang kecek, orang mengajar. Bukan napi dah, molek. Tetapi nak jaga iman tu tak boleh. Sebab tu hak 1000 juta tu, dia kata gapo minta ada duit sekarang boleh buat belaka. Pas kalau banding mari dengan orang kafir kata ngen ke pacau.
Nah, duit adalah Tuhan. Bahawa orang Islam kita kata ada duit sekarang boleh buat belaka. Hak tula je. Cuma tubik kot perut lain-lain je. Nah, pasal syirik tu syirik serupa je. Lepas tu pula hak lebih serupa lagi, hak 1000 juta ni, aja tengok cari duit. Oleh kerana ada duit boleh buat belaka, maka dia cari duit serupa dengan orang kafir cari duit. Kalau ada 10 orang Islam dalam rumah, tu laki kerja dunia, bini kerja, anak kerja, anak jantan, anak tino, menantu, cucu, cicit kerja belaka untuk boleh duit tadi. Pasal duit, ada duit boleh buat belaka. Bahawa orang Islam kita ambil belaka lah ni. Duit loteri pun ambil, duit judi pun ambil, duit riba pun ambil, duit daun ketung pun ambil, duit obat gila pun ambil. Hari ni menego obat gila besar orang Islam. Hak menego obat gila besar sekali. Nah, daun-daun ketung, obat gila, kuda, ganja. Ni orang Islam kita pasal apa? Ada duit boleh buat belaka. Bahawa orang Islam kita ambil belaka. Duit belaga ayam, duit belaga lembu, duit tipu orang, menego tipu, jual beli tipu, butai orang tipu, muamalat tak betul, muasyarat tak betul. Apa sama tak dengan dia tadi? Sama. Lebih lagi orang Islam kita tak semaya pula dah. Cari duit saja. Semaya pun tak semaya. Kalau hak semaya pun masjid pun tak mari. Nak tinggal kedah pun takut. Kalau tinggal kedah katut. Mana ayat Quran Allah kata orang beriman? Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang boleh makmurkan masjid orang beriman. Orang beriman dia kena tinggal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman, sesungguhnya orang beriman bila dengar azan Allahu akbar wajilat qulubuhum. Hati ni, hati. Sebab tu iman dia kena duduk dalam. Iman kena masuk tepat dia, iaitu dalam hati ni. Iman kena duduk dalam hati. Kalau iman duduk di mulut, iman duduk di kecek pe, iman duduk di telinga, dengar di mata, dia tak jadi. Dia serupa orang Arab Badawi hak masuk dalam masjid. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badawi nu mari kampung, mari masuk duk dengar Nabi ngajar. Bikah bangun berdiri, amanna ya Rasulullah, kami beriman. Tapi Allah suruh jawab, kerana iman tu bukan lagu tu. Bukan sekadar dengar dah. Sahabat-sahabat nak boleh iman tu 13 tahun. Duk Mekah tu 13 tahun. Kena pan ujian, susah payah. Laki, bini, anak kena hijrah, kena pergi Abyssinia. Kena lari tepat. Susah payah 13 tahun nak boleh iman. Data dia mari sekadar dengar ngajar. Dengar Nabi ngajar, pas ngajar pula ngajar le Masjid Nabawi. Bukanlah merkah jalan ni bangun akik tangan kata beriman dah. Tu akik tangan tu le Masjid Nabawi. Amanah. Tapi iman tu pun Allah tolak lagi. Qul, kata olehmu ya Muhammad, lam tu'minu, kamu belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kamu kata hanya Islam. Karena Islam dengan iman ni beza langit dengan bumi. Islam saat ni 1000 juta ni. Orang Islam dah Islam, iman ke dah iman 1000 juta. Tapi iman tak sungguh. Iman tak masuk duduk dalam. Walakin qulu aslamna, boleh kata mu Islam apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, selagi iman hak mu ucap tadi tak masuk dalam hati kamu. Dia sari iman ni dia duduk sini. Dia duduk dalam hati ni. Bila iman tu duduk dalam ni baru dia boleh buat. Iman ni perintah mata kena tunduk. Orang beriman, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katalah kepada orang beriman kena rendah pandangan mata.
Iman tu pesan. Jaga tuai dia. Ni mata mu nak tengok mana. Orang beriman kena rendah pandangan mata. Kena mata ni orang beriman, telinga orang beriman, mulut orang beriman, lebih lagi lidah orang beriman. Bukan boleh lepas kok sedak. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kalau iman sungguh ni dia boleh jaga lidah, boleh jaga. Kalau ada iman duduk dalam zon, seka tu tak boleh dah. Seka jahat. Orang beriman tak boleh seka pada orang. Nampak orang pakai kasut molek, dia ni curi ke apa? Nampak pakai motor molek, kereta molek, menega dalam ketung ke apa? Nega bak gila ke apa? Seka. Walau dia tak ada tengok sekali. Seka tu pun Allah kata ismun dah, dosa dah. Dan lebih lagi wala tajassasu. Jangan cari keaiban orang. Orang ni tak molek, orang ni tak molek, orang ni begitu, orang ni begini. Seka tu pun tak boleh dah. Orang beriman. Lebih lagi wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan mengopak kamu setengah dengan setengah. Tak mengopak, oyak cerita hak sungguh. Lah ni ulama-ulama pun. Ulama baru lah, ulama moden. Ulama hak boleh ilmu cara telefon. Ulama moden. Mengopak. Boh dalam telefon nata lagi, rata-rata tepat. Ngopak pada satu orang. Kalau kita ayak pada satu orang, orang tu je dengar. Kalau boh dalam telefon ni, orang hak dengar, orang hak tengok. Berapa ribu, berapa ratus, berapa juta orang. Supaya kita ngopak oyak ke orang kata. Kalau hak sore tu pun tak gerak nak tanggung dah dosa. Pani orang duk tengok telefon kita mengopak. Dia kata tak mengopak, kita oyak sungguh. Ni ulama pesi baru. Ulama tua-tua dulu dia takut. Ulama pesi baru tak takut. Kita kena oyak. Kerana dia tu tak molek, perbuatan dia tak molek. Tak nama mengopak. Pasal nama jaga. Nak jaga orang tak siwi kena. Tak siwi percaya pada dia. Tak nama ngopak. Maslahat. Tengok. Nya tipu syaitan petai lagi tuan-tuan. Apa tu iman ke ada? Iman. Ada iman. Tapi bila iman tu tidak kuat sungguh, kita tak boleh jaga. Iman ni 1000 juta tak ada. Ambil belaka, duit pun ambil belaka. Hak kata ambil duit masjid, bukan orang kafir dah. Kita tak dia aranjit, mari jadi banci masjid. Buat masjid, buat sekolah, buat pondok. Ambil orang kafir buat banci dah. Ambil dalam makan tu, hak 15. Hak 15 orang. Tapi bila iman tak sungguh, maka berapa banyak hari ni orang ambil duit ni guna tu. Sebab tu iman tuan-tuan mulia, dia kena iman. Bagaimana iman sahabat, kena kelik tengok situ iman hak sahabat buat. Sebab tu Allah buat bagi 5 perkara. Dengan iman ni mereka dapat tengok dengan mata 5 perkara. Nombor 1, hapus jahiliah. Ada iman mari sungguh tuan-tuan masuk, jahiliah tu habis. Nabi dia katok ni katok dalam dada, katok berala. Katok berala sahabat-sahabat dalam dada. Katok berala waktu bi. Sebab tu berala luar ni boleh teruk sendiri ya. Kalau katok berala luar ni orang buat pula. Berala luar kalau kita katok. Kita tak ada, dia buat lain pula. Tapi bila katok berala hak dalam hati tu, hak yakin syirik Allah pun kalau tak kerja, tak makan ke darah, tu berala dah tu. Mujulah ada kedai, mujulah ada kebun, anak duk boleh mengaji. Iman kat ni tuan-tuan, tak nanti mari COVID. COVID ni besar dah.
Allah hantar Covid mari aja tengok iman hok sini cabut habis. Nah, mari Covid cabut habis. Tak mari semaya. Masjid tak mari, jemaah tak mari, jemaah tak semaya. Nah, masuk dalam hati. Nah, syirik, takut lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pahala ni 19 juta ni. Dia duduk tengah minta dengan perayut 19 juta. So Covid ni tambah lagi, jangan gaduh pergi. Berapa? 5,000 sebulan. Orang dia boleh duit dah 3 bulan 15,000. Hak motor tak boleh beli motor, boleh beli motor dengan Covid baru ni. Orang kaya dengan Covid. Sebuah rumah tu ada 8 orang. Dia ada 8 orang, hak boleh duit 5,000 sebulan. Sebulan boleh 40,000. Rumah dia saja. Nah, pas dia minta lagi, minta perayut, minta lah kalau boleh kecek dengan Covid. Oyak Covid jangan pergi lagi, belah duduk lagi boleh 3 bulan pula. Pasal apa 5,000 sebulan? Bahawa orang dalam negeri Siam bukan 19 juta. Orang ada berapa puluh juta dalam negeri Siam. 70 juta lebih. Buai budak-budak tubik gapo semua. Nah, ambil mari ada lagi 40 juta lebih. Orang dewasa, hak boleh terima duit hak Covid. Tapi boleh baru ni 19 juta hak boleh. Bahawa tak boleh duit pun minta juga. Perayu, kalau boleh keceklah dengan Covid. Boleh ada lagi, boleh duduk pula. Buat apa? Mung tak ambil duit, buat apa mu duduk minta Covid? So duduk lagi. Oh, kalau Covid ada, tak kena pergi masjid. Tak kena pergi masjid. Tak kena pergi semaya jemaah. Pergi Covid ada. Janggut ada pun cukup tu. Covid mari cabut habis. Lebih lagi dakwah pun cabut juga. Covid mari dakwah dah. Orang panggil dakwah kalalin, dakwah kila. Nah, bukan dakwah sungguh. Bila kalalin ni kila-kila ni dia ada masa. Kila ada orang gocoh, ada masa dia. Habis masa dia berhenti. Nah. Dalam kila ada orang main bola, habis masa dia berhenti. Tu kila. Dakwah pun kalau main kila berhenti sepatu. Buat puya-puya, tekoh-tekoh. Nah, bos setuk sikit berhenti dakwah. Bah bukan dia berhenti saja dak, dia ayak kok orang pula, suruh berhenti. Bah keluar pun ayak kok orang tak usah keluar. Dakwah mudah-mudah. Nah, tak ada kena keluar pun tak apa. Asal kita betul hati dengan Tuhan. Tengok. Tu dakwah nak moting dia tu nak moting. Nah, dia ulama kata 3 perkara. Kalau kita buat tak betul, dia moting otak kita ni. Dia moting ikut lain. Nombor 1 kita terima tarekat zikir. Illallah, illallah, illallah. Pukul 2, pukul 3 malam, pukul 4 duk illallah. Pas kita tak ada hubung dengan Tok Guru. Zikir kita tak ada hubung dengan Tok Guru. Lama-lama moting. Illallah ni gapo zikir? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Tidakkah zikir tu nak buat hati tu tetap boleh ingat pada Allah. Kau rapat dengan Allah. Wa aqimis salata li zikri. Mudirilah semaya untuk ingat pada aku, Tuhan kata. Wala zikrullahi akbar. Zikir itulah akbar, besar. Tapi bila tidak ada hubungnya zikir kita dengan Tok Guru pun tak pergi. Tak pergi tengok Tok Guru, tak ziarah Tok Guru, tak pergi tengok tarekat-tarekat Tok Guru tu dia ada perubahan dia. Supaya budak pondok, budak ngaji, orang ngaji, dia kena ada hubungan dengan Tok Guru dia. Bila putus hubungan dengan Tok Guru, lama-lama zikir tu buat ikut lain. Zikir, cari besi lilin. Zikir masuk gua, gali mah dalam tanah, cari harta korun. Zikir, lama-lama puabak jin, puabak orang gila, puabak hantu. Tu kau pergi jauh dah tu. Lama-lama pun zikir masjid pun tak mari dah. Walau zikir ni ada hubungan rapat dengan Allah.
Tapi bila tak betul cara dia, masjid tak mari, zikir gapo lagi. Nah, tak ada hubungnya dengan masjid pun tak ada hubungnya. Tak ada zikir dah. Atau orang panggil moteng. Yang kedua tu dia, orang terima muzahab. Muzahab yang diakui dalam kitab fiqh sunnah. Dulu-dulu 4 muzahab. Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Pala ni ada lagi muzahab Wahabi. Nah, orang bubuh lagi. Muzahab mana pun tak apa, asal betul. Dalam muzahab ni nak bawa kita wisapa kepada Allah dan Rasul. Pak Allah suruh Nabi royak ni, royak pada semua muzahab. Nah, qul, kata olehmu ya Muhammad, hazihi sabili. Hazihi ay dakwah. Dakwah ni sabili, jalan aku. Allah suruh Nabi kata jalan aku. Dakwah-dakwah ni jalan aku. Hazihi sabili ad'u ila Allah. Dakwah ni pula kena ajak orang kepada Allah ya. Tak boleh ajak pada pangkat, tak boleh ajak pada puak, tak boleh ajak pada kedudukan. Nah, tak boleh ajak pada diri kita buat dakwah dah. Ajak orang kepada Allah. Itu dakwah. Ad'u ila Allah ala basiratin, di atas hujah yang nyata. Ulama kata di atas basirah, di atas keyakinan ni. Dengan dakwah ni je Allah baki umat. Sahabat boleh berjaya dengan dakwah ni ya. Boleh jadi molek. Kita pun kena yakin dengan dakwah ni agama ke hidup. Pas 5 perkara nak sebut tadi ada pada sahabat-sahabat boleh. Bila betul dakwah dia boleh. Nah. Bila kita pergi moteng muzahab, ada setengah orang kata hamba tak lewat dakwah, hamba muzahab Syafi'i, hamba tak lewat dakwah, hamba muzahab Maliki, hamba muzahab Hambali, hamba tak lewat dakwah, hamba muzahab Hanafi. Setengah kata pula hamba tak lewat dakwah, hamba muzahab Wahabi. Bang muzahab mana-mana pun Allah suruh Nabi bagi tahu belaka, hazihi sabili dakwah ad'u ila Allah ala basiratin. Suruh bagi tahu pada semua muzahab pun kena buat belaka. Kerana Nabi kata hazihi sabili, jalan aku, ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku. Pas kita nak tengok siapa lagi nak nanti buat dakwah, nanti tengok orang tu keluar baru kita nak keluar. Ni Nabi sendiri dah ya ana, aku sendiri dah buat dakwah. Pas tak percaya lagi dakwah Nabi buat tu. Nak nanti malaikat turun mari buat dakwah, baru kita nak percaya. Ni Allah suruh Nabi dah kata, ana, aku sendiri buat dakwah ni. Pas tubuh di belakang pula, wa manittaba'ani. Dan pengikut aku, orang yang ittiba' aku. Siapa ittiba' aku, dia kena buat dakwah belaka. Pak kita ada kemuzahab, kita tak si ittiba' Nabi tu tuan. Kita kata kita dakwah muzahab ni tak boleh buat. Tu orang panggil moteng. Bagian muzahab tak betul. Jadi moteng. Pas lebih lagi muzahab pula banyak hari ni. Allah kata dalam Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mung kahwinlah 2-2, 3-3, 4-4. Kalau mung tak kuasa nak laku keadilan, maka ambillah satu. Maka ada lah muzahab lah ni, dia ambil ni juga ayat ni, 2-2, 3-3, 4-4. Sekali kahwin 9 orang selalu kahwin. Tu orang panggil muzahab moting dah. Pala ikut lain dah, tak betul dengan cara. Yang ketiga, hak moting dakwah. Hak moting dakwah. Dakwah ni orang tahu belaka dah. Nabi buat pas korun yang terakhir, Nabi kata korun yang terbaik ni korun kita ni, buat dakwah. Pas orang mari mula dakwah siapa dia? Mana Nabi Ilyas. Semua orang tahu belaka. 19 tahun buat dakwah. Pas mari mana Nabi Yusuf 21 tahun. Jadi 40.
Nah, mari Hadraji Enamul Hasan 30 tahun. Jadi 70 tahun. Nah, mari pula Izharul Hasan, pok saudara Hadraji 2 tahun. Jadi 72. Mari pula Manana Zubir, anak Hadraji 18 tahun. Jadi 90 tahun. Mari pula Manana Sa'ad, hok ngabisir dah. Manana Sa'ad mari ganti. 5 tahun lepas mari dah. Ada 5 lagi. Nak cukup 100 tahun. 95 tahun dah. Dakwah mari tepat tula ya. Mari Nizamuddin hok tulah. Masjid Banggalawali, masjid hok tulah. Mari dalam India hok tulah. Tak ada tukar tepat. Nah, tapi buat lama-lama, nah, kita tukar. Tak si dah. Nizamuddin tak si. Mana Ilyas pun tak si. Mana Yusuf pun tak si. Enamul Hasan pun tak si. Nah, Izharul Hasan pun tak si. Mana Zubir tak si. Lebih lagi tak si. Mana Sa'ad pula orang tak si. Bukan tak si pula dah. Hak buat ayat tadi. Buat mengopak. Turun Facebook. Turun dalam face dengan lain. Atas kesalahan Maulana Sa'ad begini. Baca dalam masjid pula. Film surat pula. Atas rata-rata tempat. Tu moting dah tu, mula moting. Mula muntakhah hadis. Masa 70 tahun dulu orang buat, ada Fadilah Amal ya. Maulana Zakaria tulis. Orang-orang ikut bakok tu. Nah, oleh kerana dia tak faham dakwah lagi. Dakwah miktok dalam masjid Fadilah Amal. Pamari awak tak kenal, dia ambil lepas le sungai. Le sungai. Dia dalam bakok ni banyak klong banyak. Orang lepas le sungai. Lepas tu ada dalam tu faktuk cawa dalam sungai. Duk nondi datang tu. Orang dakwah pun mengaku dengan perahu dia ambil semula. Orang tak si, orang tak faham. Dia tak si. Waktu Masya Allah, mari siapa Maulana Yusuf karya pula kitab buat Hayatus Sahabah habis 3 jilid sebagai usul dakwah. Maulana Yusuf buat lagi kitab Muntakhaf Al-Hadis untuk nak kemah ni sifat. Tapi Maulana Yusuf mati dulu. Mari Maulana Sa'ad tolong ambil mari semula. Dah. Mari baiki semula, buat film mari semula. Jadilah sempurna Muntakhaf Al-Hadis. Ada dalam tu Muntakhaf Hadis ni tua-tua tengok ada nasifat duduk dalam tu. Goyak ni kalimah ni siapa habis nasifat. Ada hadis sahih. Ada tempat ambil daripada kitab mana-mana. Orang semua ulama-ulama suka hati. Bawa tu bik Muntakhaf Hadis ni. Orang-orang ulama bakok pun pakat terima habis dakwah. Oh molek. Pak orang kita juga dakwah. Gini Nizamuddin Gimito nak terjemuh Hayatus Sahabah dalam bahasa Thai, dalam bahasa Melayu. Lepas tu nak terjemuh Muntakhaf Al-Hadis dalam bahasa Thai, dalam bahasa Melayu. Maulana Sa'ad pun izin terjemuh. Oh mari bakok Masya Allah, rumpim jual tak ada, laku Muntakhaf Al-Hadis. Orang dakwah pakat beli belako. Nah, ada belako tiap-tiap buah rumah kitab. Masya Allah. Bapa akhir mari bahawa dia mau taksir Maulana Sa'ad, siapa Muntakhaf Hadis pun taksir guna dah. Moteng tak tuan-tuan? Moteng tak ada. Taksir guna dah. Muntakhaf Hadis taksir dah. Tak boleh guna dah. Tak boleh baca. Di masjid-masjid tak boleh baca. Siapa lari? Orang dakwah sendiri lari tu. Tu orang panggil dakwah moteng tu. Tiga hak moteng berarti molek tu. Ahli zikir, ahli tarikat. Bila tak betul dengan tu guru, tarikat cari besi lilik. Tarik mah dalam bukit, gali dalam tanah. Tu moteng dah. Tak mari masjid. Lepas tu yang kedua muzahab. Pakat nak muzahab. Baru-baru nak belaka, nak buat muzahab. Tapi tak seikut dalam muzahab. Semua imam-imam ni buat dakwah belaka.
perkataan imam semua tuju pada Allah dan Rasul belaka. Tapi bila kita mari ni tak si hamba tak boleh buat dakwah, hamba muzahak ni tu caya moteng dah. Pas lama-lama bini sembilan pula dah kau moteng lagi. Pas mari dakwah pula 95 tahun dah dakwah mari, ada 5 tahun lagi dah nak cukup 100 tahun. Ulama-ulama pun nak hidup dah ni 100 tahun ni, nak boleh dah pasal nak suruh dah kerja dakwah. Akhir sekali pecah orang taksi. Lepas tu bila pecah kan dia jadi moteng pergi ikut lain, tinggal Merkah tak segi Nizamuddin. Pergi situ pergi sini buat Merkah situ sini pecah. Jadi pecah Merkah pun tak sih. Lama-lama halqah tak ada, lama-lama muhallah tak ada. Halqah tak ada dah, muhallah tak ada pula, Merkah pun tak ada. Lama-lama pergi rata-rata. Dia pergi rata-rata, dia di ngosek. Beratu. Jadi beratu. Kalau orang Sian ni dia panggil San Prapum. San Prapum ni dia buat depan rumah dia tu, dia buat pak tokong dia, pak perah hatu situ. San Prapum dia jamu 5 air, dia jamu wah topoh, wah jabi, dia ambil bubuh situ supaya hatu dia jangan gilai, jangan duk ngosek rata. Dia buh San Prapum. Rumah orang Sian ni ada belakang San Prapum. Pada dakwah kita ni tak sewi ngosek tu lah. Nizamuddin suruh buat Merkah jala satu Merkah, bakok dulu satu Merkah, lepas tu pusat-pusat halqah. Lah ni 40 Merkah dah hidup 24 jam. Lepas tu mahalqah pula hidup, halqah bawah halqah pula 10 muhallah pula suruh hidup. Daripada satu muhallah suruh boleh 10 jemaah kalau boleh, jemaah 3 hari. Pas ada gah 1, ada gah 2, ada malam Merkah, ada mesyuarat, ada ju bulan ni. Tujuan tak sewi orang dakwah ni ngosek tu. Boleh ada tempat dia. Pas ada jamu. Bila ada muhallah dia ada jamu, baru dia tak ngosek. Ada orang buat makan, ada orang sembelih kambing, buat nasi minyak, boleh makan. Ju bulan ni ada orang jamu boleh makan. Hatu tu kalau jamu makan dia tak ngosek. Dakwah kalau ada jamu makan dia tak ngosek kata. Tapi bila tak ada jamu kan, muhallah tak ada, dia ngosek. Pergi ngosek muhallah tu, ngosek sini, masjid ni, masjid tu pergi ngosek, cangwak tu, cangwak ni pergi ngosek, buat jadi pecah belah. Buat apa tu? Tak ada San Prapum. Tak ada muhallah. Sebab tu tuan-tuan kena pegang, kita kena pegang satu, dakwah ni akan cukup insya-Allah. Allah akan bagi akan cukup 100 tahun tu. Amin tu. Lepas tu ni masa nak cukup ni. Pasal apa kita nak buat ni? Bukan nak sekadar nama dakwah dah, nak ambil contoh sahabat boleh. Mereka usaha di atas iman mereka sehingga iman mereka matlub. Iman seperti gunung. Maka 5 perkara Allah bagi kepada sahabat. 1, hapus jahiliah. Pak kita ni semua orang nak belaka hapus jahiliah. Orang iman belaka. Tapi oleh kerana iman kita tak kuat, jangan kata nak hapus jahiliah dalam kampung kita, dalam cangwak kita, dalam ampa kita, dalam negeri kita. Jahiliah pas dapur kita tak boleh halih lagi. Masuk dalam dapur kita dah jahiliah. Belai-belai goreng ke lagu, nyanyi, dahdung. Dalam bilik kita, pak tidur kita, masuk habis dah. Benda-benda jahat ni masuk habis dah. Jahiliah. Amalan jahiliah ni tak boleh nak buat dah, lekat. Isap rokok, daun ketung, ganja, ni semua amalan jahiliah belaka. Tak ada, amalan Islam tak ada. Amalan orang beriman tak ada tuan-tuan. Kalau isap-isap rokok ni tak ada. Daun-daun ketung, obat gila, ganja, obat kuda, aruk. Tak ada. Ni bukan amalan orang Islam. Orang Islam kena tengok sahabat. Kena contoh sahabat.
Kerana qurun yang terbaik. Nabi jadi sahabat. Nabi bukan Allah Ta'ala mari pengarah. Oh, pengarah yang handal. Nabi kita ni lah pengarah yang handal. Boleh tulis belaka. Ayat Quran, tafsir. Hadis-hadis Nabi 23 tahun. Boleh tulis dah. Allah Ta'ala Nabi kita dengan ummi. Sehingga hari ni pun kita kena doa lagi. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyin. Hari ni pun debuh lagi dalam doa. Nak bagi tahu kata Nabi kita bahasa ummi. Tak pandai baca, tak pandai tulis. Tapi Nabi karya kitab mana? Karya atas rupa sahabat. Atas diri sahabat tu Nabi karya kitab. Buh Quran masuk 30 juz. Buh hadis Nabi 23 tahun. Bubuh. Buat usaha 23 tahun. Tamatlah Al-Quran. Daripada ayat pertama Iqra. Habis dengan ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. 30 juz habis. Duduk dalam kehidupan sahabat. Kehidupan Nabi daripada Iqra. Jadi Rasul. Ya ayyuhal muddassir. Sehingga tamat ayat. Duduk dalam kehidupan sahabat. Cara makan, cara pakai, cara tidur, cara duduk. Muamalah, muasyarah, munakahah, qudah, siasah, politik. Kalau siapa nak tengok agama, tengok sahabat. Dah, jangan tengok orang lain, tengok sahabat. Karena Nabi bagi jaminnya, ashabi kan nujum. Sahabatku seperti bintang di langit. Allah, Nabi boleh banding dengan matahari, dengan bulan, tapi dah Nabi banding sahabat dengan bintang. Karena bintang ni jadi pertunjuk, tuan-tuan. Sahabat tu jadi pertunjuk bagi kita. Nabi bubuh hak ni lah Quran bergerak, kitab bergerak, hadis bergerak, karya tak ada, tafsir tak ada, tapi sahabat buat pergi seluruh dunia bergerak, Quran hadis bergerak. Orang boleh masuk Islam. Nabi kata gapo? Innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja. Ketika tu semua orang pakak masuk Islam afwaja, berduyun-duyun, berjemaah-jemaah masuk Islam. Mudah orang masuk Islam. Pasal apa? Kerana orang Islam molek. Orang Islam tak zina, orang Islam tak judi, orang Islam tak minum arak, orang Islam tak menipu, orang Islam tak mengopak orang, tak kata huduh pada orang, tak pencuri, tak buat jahat, tak bunuh orang. Orang Islam molek supaya nisai madu. Bila Islam sempurna, iman sempurna, supaya nisai madu. Nisai madu ni semua orang nak. Syifa'ul linnas. Penyembuh segala penyakit bagi manusia. Semua orang nak berlakon nisai madu. Orang kafir, orang Islam, orang beriman nak nisai madu. Islam seperti juga. Hari ni waktu orang lain tak say. Kerana orang Islam tak sendiri tak say pada Islam tu. Kita orang Islam sendiri ni tak say pada Islam. Islam sekadar kita baca. Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Tapi hak lain tak ada dalam kehidupan Islam. Faham macam mana orang nak masuk Islam? Kita sendiri benci pada amalan Islam. Cuma kita duk tepuk dada ya. Tepuk dada. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam tertinggi. Tidak ada apa nak lebih tinggi pada Islam. Oh, tepuk dada ni budak boleh tepuk. Tepuk dada. Oh ya, Islam tinggi. Islam molek, Islam comel. Dalam khutbah jemaah, dalam mana-mana pidato ceramah. Oh ya, Islam molek. Masya Allah. Dia tu sama dengan lebah ya. Kalau tengok lebah tu lebah, sarai lebah. Dulu dia buat ataupun nakor. Pohon rendah-rendah dia buat. Orang bakar karuk. Suar api asak dia lari. Orang ambil nisai dia. Lepas tu lah ni lebah dia cidi. Dia tak buat dah rendah. Dia naik buat ataupun seraya ataupun toler. Nuhak tinggi-tinggi. Tapi dia tak tahu kata manusia ni lebih cidik pada dia lagi. Dia cidik pun tak ada akal. Akal tak ada. Binatang-binatang Allah tak beri akal. Binatang. Manusia je Allah bagi akal. Walaupun dia buat tinggi. Kalau tuan-tuan pergi Sri Lanka, satu pohon toler tu 30.
Nah, 30 sarai lebih dia buat situ. Gelandung tinggi-tinggi begitu. Orang semua gerai belaka. Tapi KJL larang. Pak kita ni tuan-tuan boleh orang ambil walaupun lebih tu buat tinggi. Nah, nak pergi karut tak padai dah dengan daunnya bakar. Dia tak padai. Kalau dia lari pun tak boleh nak ambil. Dia tinggi. Jadi orang lain ni dia beli peleting di kedai-kedai aluminium. Peleting orang duk buat jenela gapo peleting air batu. Nah, besar-besar ibu tangan ni ada lubang dalam. Panjang-panjang dia 6 mek, 5 mek, 4 mek. Beli mari hubung, teri hubung. Nah, lepas tu cocok kat bawah. Lebah duk sama tinggi dengan awal gutung ni. Nah, pun toleh, pun seraya. Orang yang nak ambil tu dia cocok ke patak. Cocok tu dia isap. Nisai tu masuk ke dalam tu nilih turun. Lepas dia tak ada ting. Dia buat ting bawah. Nisai tu masuk titik tak masuk dalam ting. Dia ikat peleting tu ikat dengan tali. Dia pergi line tak apa dah. Nisai tu titik je. Setitik masuk. Lama-lama dia habis tu. Tapi bulbuh oleh kerana dia akar tak ada. Nah, dia pergi alik ulu, alik ilir, alik jatuh, alik naik, klik mari. Oh, sari aku ada lagi. Sari aku ada lagi. Dia tepuk dada dia. Kata sari ada. Walah dia bukan tunggu sari. Bodoh kalau tunggu sari. Dia tunggu nisai tu. Kerana nak pegang anak dia pulak tu. Dalam lubang-lubang tu ada anak dia. Anak duk makan nisai ni lah. Nak jadi besar. Tapi dia oleh kerana akar tak ada. Dia pergi klik mari tengok sarai gantung. Dia tepuk dada dia. Oh, sarai ada lagi. Orang tak boleh ambil lagi. Dia tak kapan nisai tu duduk dalam ting orang dah. Hari ni seperti tu. Kita orang Yahudi Nasara. Dia tak ada kata gapo dah kita. Dia tak boleh kata dah. Kita tahu habis dah. Jalan Nasara, Majusi. Yahudi. Kita tahu kalau dia buat surat atas mari kita bakar api. Kristian buat surat mari kita bakar api. Kita tak akan ikut dia. Tapi dia buat dengan kita tak nampak. Lah ni dia buat pecum mesyuarat besar di negeri Rom. Orang-orang Yahudi buat. Mari nak kena orang Islam ni jangan kena. Jangan berhenti dia semaya. Jangan lari masjid dia. Jangan berhenti pondok dia. Jangan lari dia taruh janggut. Tak boleh cukup janggut. Jangan lari dia pakai piyuh. Jangan lari dia pakai serban. Jangan lari dia pakai baju tu. Tak usah lari. Cuma kita buat mari 5S. 5 perkara S dia buat mari. Pas 5S ni kena belaka dia buat mari. S pertama smoking. Mari ajar smoking. Ajar belaka. Lepas tu guru pun kena juga. Ustaz-ustaz pun kena. Hak tu tak apa lagi. Pas ke dakwah pun kena juga. Allah, duk kecek dah tu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maksud la ilaha illallah nak buai kebesaran makhluk. Nak masuk kebesaran Allah. Tu maksud la ilaha illallah. Orang dakwah duk ajar. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Maksud Muhammad Rasulullah. Tidak ada cara hidup yang Allah redha. Bubuh cara hidup. Tidak ayat kata tidak ada cara semaya. Tidak ada cara puasa. Tidak ada cara hidup yang Allah redha. Mereka cara hidup Muhammad Rasulullah. Sama ada makan, minum, pakaian, tidur, duduk, muamalah, muasyarah, munakahah, qudah, siasah, politik. Itu semua cara hidup. Tak ada cara hidup hak lain tak ada. Bakar perhabis. Sahabat-sahabat bakar api habis. Taruh rambut panjang bakar, tinggal. Bakar baju warna-warni buai tubik, bakar dalam unggu api. Buat rumah tinggi ada dom, ada gubuk, katok rumah rapat. Sahabat taruh rambut panjang guting, tinggal cuping telinga guting. Nabi ajar pada sahabat satu-satu amalan-amalan. Siapa Nabi lalu bawa pokok kayu, ada rating, ada dahar, Nabi tunduk. Bila pohon kayu tu tak ada sahabat pergi kat tu.
dia masih tunduk lagi. Tu ittiba sahabat-sahabat, ittiba Nabi. Pak kita hari ni dakwah. Dak jane sifat ni buih. 3 hari lagi, 40 lagi, 4 bulan lagi. Berapa kali keluar ada markah lagi. Masya-Allah. Nah. Atas pala ni dakwah aja buh payah, buh serbai merah lagi, serbai putih. Nah, bawah ni buh janggut lagi, pas baju, boboh baju khamis lagi ada belah. Belah tepi lagi ada baju top lagi, pakai seluar lagi. Masya-Allah, jabir duit dakwah aja lagi. Ada buh jabir duit, buh la jabir. Kayu sugi dakwah aja. Buh atas ni serbai ekor 2 dakwah aja. Nah, semua cara dakwah ajar berlaku. Cukup sunnah. Tapi Yahudi mari bos smoke duduk tengah. Bos smoking duduk tengah. Janggut hak Rasulullah, peyuh serbai hak Rasulullah, tapi tengah hak Yahudi itu. Pas ni kena berlaku. Moga Yahudi dia mari hak ni. Nah, orang Mekah dulu tuan-tuan, orang ngaji Mekah dulu. Kalau ngaji dengan Haji Soleh, kenali. Dia mengajar dalam Masjidil Haram. Anak tu kenali, nama Soleh. Dia tulis, budak-budak belajar ni tulis. Syarbud dukhan, isak rokok, muzallatun hino, mubazarun bazi, wasafahatun dan bodoh. Bubuh dalam poket, budak-budak nak ngapa belaka. Masa dulu takut lekat rokok. Ajar. Syarbud dukhan, isak rokok. Tuan-tuan nak isak rokok tak apa isak, tapi baca hak ni dulu. Nah, tok rokok situ kan iling. Syarbud dukhan, isak rokok, muzallatun bodoh. Apa nak isak-isak? Mubazarun bazi, 20 ku, 50 ku, 100 ku. Wasafahatun dan bodoh, muzallatun hino, mubazarun bazi, wasafahatun dan bodoh. Bodoh-bodoh ni supaya orang kena tai ayat kaki. Tok situ dia pakai cumi mata, pambo pakan. Nah, duk telik, tak cerak. Tengok dekat, tak cerak. Ngok sikit tak gitu. Tak cerak juga. Lama-lama colek dengan tangan sim. Lepas ni di kotak rokok tu ada pala sebelah. Maring. Orang nak jual rokok tu pun dia bubuh siap dah. KJS suruh dia bubuh. Tapi maring ke maring lah. Oleh kerana bodoh tu. Ni isap je kot. Tak boleh tinggal. Ni dia mari smoke. Lepas daripada smoke ni lah. Dia ajar lagi tu. Mari ganja. Mari daun ketung. Mari obat gila. Lepas anak-anak kita habis. Hari ni. Ngaji sekolah pun orang tak terima dah. Budak-budak habis otak-otak ni jadi rosak. Kita ni hak molek-molek boleh hafal hadis, boleh hafal Quran tuan-tuan, tapi habis jadi bodoh tuan-tuan. Sebab tu dia berjaya, dia buat ni dia berjaya. Bah yang kedua dia mari style, buat mari style. Style ni pakai ye. Dulu cara sunnah Nabi dalam dakwah ni masya-Allah, boleh jaga baju putih, molek kalau hijau-hijau. Satu cuk pakai. Lah ni dak dah style tapung-tapung. Masa mana tak tahu orang jalan ni potong jadi kapten kapal budak lah. 2 lain duduk sini. Duduk tangan ni jadi kapten kapal terbang. 3 lain duduk sini. Kadang-kadang jadi kastel. Orang Tino pun ada bitel lah ni. Baju-baju hitam ada bitel. 2 bitel jadi pumuk dah. Sikit lagi pukong pula 3 bitel. Sikit lagi ada pucuk rebung pula orang Tino. Style buat mari macam-macam pakai. Show body kita, pecan dalam pakaian. Ini dia sebar. Dan yang ketiga dia mari tuan-tuan, star. Mari star ni darah-darah, ajar darah, semua pakai tahu darah. Darah gocoh, darah bola. Orang-orang anak kita tahu belaka darah. Tapi nama sahabat kita tak tahu tu. Dan yang keempat dia mari tuan-tuan, sport, kila. Ajar kila, gatif sika, jogging. Nah, siapa tak semaya subuh pun ada. Anak-anak gatif sika, siapa tak semaya pun ada. Pakai JS ya, sanap sanun. Kila tak apa, main kila tak apa. Puarai,
เพื่อลืมยาเสพติดgila-gila ni nak we lupa ya septit. We budak-budak pakak main gila. Nak we dia jangan teringat ya septit. Ambo kata bukan lem ya septit. Lamat kan lem ด้วยกัน Semaya pun terlupa juga. Main gila siapa tak semaya. Nah, ini dia cara dia buat mari. Pahak yang kelima besar sekali, seks. SX buat mari seks. Laki-laki perempuan. Habis anak-anak kita habis tino jatuh, habis gendong jatuh tino di sekolah mana-mana, habis seks. Berapa banyak anak-anak hari ni zina tu. Nah, muda-muda habis anak-anak kita tak tinggal. Orang ambil habis. Pak kita orang tua dah janggut putih dah. Tak ada main seks dah, tak ada nak dah. Tapi orang tua dia tabiat dia. Ulama kata kalau nak kenal orang tua, bila dia kena ke budak muda-muda, itu tanda tua dah tu. Tanda tua dah. Mata saja je. Orang Pakistan dia duduk alik batu. Dia duduk tengok budak muda-muda mari basuh kain, junjung buyung. 3-4 orang budak-budak tino muda. Dia mari basuh di junjung buyung, buat kelik air. Orang tua tu ada batu 2 butir dekat tepi patah, dekat tepi sungai tu. Ada batu besar. Dia duduk alik batu tu pakai cumi mata. Duk hitam budak tino, duk gitu. Hitam. Dia umur banyak dah 70 lebih dah. Nah, pas budak tino tu duk tengok, biarlah. Orang tua tu dapat duk hitam saja. Jadi budak sore hak tino tu nak terang. Dia pergi 4 orang, dia tubi sore dia alik belakang. Orang tua tu duk tengah hitam, 3 orang ni duk tengok. Hak belakang tu pergi tepuk dada, tepuk bau dia. Tak ya, tak cerita lah tu ni ambo mari dah ni. Serah diri dah ni. Dia pun paling tengok, mung ni silap faham lah. Tak ya ni tak ada gapo, mata saja je. Hak lain bau pun tak geruk dah. Mata je nak tengok. Ni kita hari ni sepatu. Nah, tak ada dah nak seks tak ada, tapi nak gosok. Malam-malam pukul 11 12 gosok naik, gosok turun, duk cari gapo? Cari gambar telanjang tu. Pani kena habis, semua kena. Ustaz-ustaz budak sekolah gapo semua kena belaka. Ni orang Yahudi, dia tipu kita. Sebab tu iman kita tak ada kekuatan. Hari ni jangan kata hak besar tuan-tuan. Hari ni semaya kita pun tak boleh cegah kita daripada fahsyat dan mungkar. Kita semaya kita, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nak jaga daripada fahsyat mungkar tak boleh. Dan lemah kita, sudah semaya buat jahat, Nah, tak boleh baki semaya kita. Pas ni masa sahabat hapus jahiliah dalam masa sebentar. Dan yang kedua tu sama dia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi masa sahabat izzah tinggi. Orang beriman Allah tinggikan mereka. Boleh mereta seluruh dunia. 3 suku dunia di bawah tapak kaki sahabat. Tidakkah orang ulama-ulama kita semua baca dalam Quran? Nah, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat. Semua orang baca. Allah jadi dunia ni, dunia sebuti ni pada orang beriman dan orang amal soleh. Saka dunia. Allah tak beri pada orang lain. Tapi hari ni tuan-tuan habis duk dia orang lain. Kenapa? Kita tak jaga iman kita, tak jaga amal soleh kita. Allah ambil dunia ni beri kat orang lain. Sedangkan dunia ni tak ada harga di sisi Allah. Kita orang buat iman dan amal soleh supaya pera lembu susu. Kena beri makan dia banyak rupuk. Tujuan nak perah susu. Hari-hari 20 kilo, 30 kilo susu dia tu bik. Perah susu pergi jual. Buat mentega boleh, buat minyak sapi boleh. Susu lembu. Lepas tu tahik. Bila dia makan banyak, tahik tu bik banyak. Bila tahik tu bik banyak, nanti tak ada ambil tahik. Dia buat nane. Tahik. Buat buah dari polada, buah sayur. Ambil tahik dia. Tahik tu Allah peri. Nah, tapi orang hak bodoh tu beri makan ke lembu 20 kilo, 30 kilo rupuk. Nah, untuk nak ambil tahik, orang tu bodoh tu. Dah, nanti tak ada ambil tahik. Bui makan ke lembu nak ambil tahik. Tahik tak kena ambil. Tahik tu beri je. Sebab tu juga dunia ni sebab tahik je tuan-tuan. Dunia ni.
Kalau kita jaga iman dan amal soleh, nah, ni susu. Dunia ni sepotahai je. Allah beri je pada sahabat-sahabat. Izzah Allah tinggikan mereka tu. Dan yang ketiga tuan-tuan, Allah bagi kepada sahabat keamanan. Semua dalam negeri aman. Ular, jekin, kala, lipai, rimah dengan kambing boleh duduk sekali. Allah amankan negara-negara. Lebih lagi Umar bin Abdul Aziz, 2 tahun pemerintah dia. Serigala boleh duduk sekali dengan anjing. Serigala boleh duduk sekali dengan kambing. Keamanan. Dan yang keempat tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekayaan pada sahabat. Semua jatuh di bawah tapak kaki sahabat. Kerajaan Rom, Persia, harta-harta. Sahabat dulu susah, miskin, tapi Allah bagi kaya pada mereka. Dan yang kelima, asabiyah, perkauman, ni puak ni. Nabi mari potong habis dah. Tak ada puak dah. Tanah dalam bumi, tak ada puak. Kuntum khairu ummatin wal takum minkum ummatun. Nabi bina umat ni, umat satu tuan-tuan. Ummatan wahidah, satu umat. Jangan baloh, jangan jadi puak umat ni. Tak ada orang boleh buat masa Nabi kita tuan-tuan. Allah hidup 100%. Hari ni tuan-tuan dengan dakwah tulah juga Allah bagi pada kita dengan dakwah. Kalau kita jaga dakwah ni supaya sahabat, Allah jaga kita. Nombor satu sahabat. Wallazina tabauhum bi ihsan. Ulama tafsir, wallazina tabauhum bi ihsan, ayat 100 dalam surah Taubah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dia boleh redha Allah, kita pun boleh redha Allah, tapi kena syarat serupa dia. 5 perkara dalam ni ulama tafsir. Nombor 1, luzumul jamaah. Kita kena duduk dalam jemaah. Dakwah ajar kita wis satu tuan-tuan. Tok nebel, tok kemene, boto, bocor, orang kampung, tok imam, tok khatib, tok bila, tok guru, ustaz, orang bandar, orang kampung, orang kaya, orang miskin, boleh duduk satu dengan dakwah tu. Makan sekali, tidur sekali, jangan baloh supaya adik-beradik. Ni boleh jadi umat. Satu jemaah, keluar jemaah dengan jemaah 3 hari, 40 dengan jemaah, 4 bulan dengan jemaah. Jemaah masjid, semaya berjemaah, makan berjemaah, tidur berjemaah. Ni tujuan nak menjadi satu, baru kita ada kekuatan. Kalau kita satu bila umatnya akan jadi kuat. Orang kafir banyak mana pun dia tak boleh lawan tuan-tuan. Lidi-lidinya kalau seputung 2 putung tuan-tuan, sapu tu dia akan patuh. Tapi kalau seberkah tuan-tuan, jangan seberkah, batu besar-besar dia boleh sapu lagi. Ni jemaah seperti tu juga. Hari ni kita silap tuan-tuan. Dakwah mari ajar untuk satu, bukan untuk pecah belah. Sebab tu jangan, Maulana Sa'ad kata jangan ngopak pada orang, jangan caci pada orang, jangan kata pada orang. Orang nak pecah pergi pecahlah, tapi dia kena ingat hadis Nabi. 3 perkataan Nabi dalam hadis. Kalau rok tanggung-tanggung, kalau berasa kita sempurna hak kita buat, pecah tubik daripada dakwah ni, nak pergi jadi puak lain, nak pergi buat tempat lain, nak pergi buat markah lain, nak pergi buat mahalah lain, nak pergi buat jul lain, tak seduk dalam jemaah hak Nizamuddin mari daripada asas 95 tahun dah. Ingat hadis Nabi. Laisa minna, bukan daripada umat aku. Nabi kata laisa minna, bukan daripada umat aku. Siapa dia? Man da'a ila asabiyah, siapa dia dakwah kepada asabiyah, kepada perkauman, kepada puak. Ni puak kita weh, ni puak kita weh, jangan pergi puak tu, kita ni puak kita. Siapa dakwah kepada puak, bukan umat Nabi tu tuan. Dan yang kedua Nabi sebeda, walaisa minna, dan bukan daripada umat aku juga. Man qatala ala asabiyah, siapa dia berjihad, berjual, keluar jalan Allah, berperang di atas asabiyah, dia bukan daripada umat aku juga, Nabi kata. Dan yang ketiga tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, walaisa minna, dan bukan daripada golongan umat aku juga, man mata ala asabiyah, siapa dia mati buat dakwah, buat puak, siapa dia mati dalam puak tu, maka dia bukan daripada golongan umat aku juga.
Sebab tu kita kena pegang tuan-tuan. Kita kena jaga, kena pegang. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tak ada orang boleh buat dalam dunia ni. Jemaah sepo dakwah buat. Tak ada kena ambil negeri-negeri dengan bedil, dengan atom bom, dengan roket, dengan kapal terbang. Dakwah pergi dengan selipar je. Selipar kahwin, merah, hijau. Dakwah boleh pergi seluruh dunia. Orang bisu pun boleh pergi. Orang buta pun boleh pergi. Kaya, miskin boleh pergi. 200 negara lebih. Dakwah pergi buka tuan-tuan. Tak ada kena pergi mana-mana. Allah satukan umat ni. Seluruh dunia. Daripada Nizamuddin. Atas jemaah pergi. Sebab tu kita kena percaya tuan-tuan. Dengan satu ni lah Allah akan bagi kekuatan. Luzumul jamaah. Lazimlah diri kita dengan jamaah. InsyaAllah tuan-tuan. Nah. Dan yang kedua tuan-tuan, ittiba'us sunnah. Kalau kita nak benar tuan-tuan, jagalah sunnah Nabi. Hak bukan sunnah Nabi buat tuan-tuan. Buat tu bi. Rokok ke, daun ketung ke, bak gila ke, cara pakaian ke, gapo. Hak kita buat dalam rumah, bini kita, anak kita, buat tu bi. Bakar api tuan-tuan. Bakar api. Ni ada satu orang keluar dakwah. 15 tahun, 20 tahun keluar dakwah. Kita pergi ziarah rumah dia, jumpa seluar jing. Ada seluar jing. Lepas tu baju setel. Itulah baju setel. Ada poket banyak. Dia duduk taruh lagi, lipat taruh. Kita tanya dia, ni taruh buat apa? Kita dakwah dah, janggut ada dah, pakaian ubah dah. Ni duduk taruh lagi, jamin jahiliah dulu. Dia jawab mana? Dia kata, oh duduk taruh ni bukan gapo dah. Cedek berhenti dakwah bila nak pakas mula. Orang tu dakwah daripada awal lagi Allah tak terima dah tu. Nah, kita kena bakar api pun habis. Hak bukan sunnah Nabi. Kita akan benar umat ni dengan sunnah Nabi tu. Jagalah sunnah dalam adat, nah, sunnah dalam adat, sunnah dalam ibadat dan sunnah dalam dakwah. Kita kena jaga. Nah, dan yang ketiga tuan-tuan, imaratul masajid. Siapa nak ikut sahabat kena periduk masjid. Periduk masjid. Lah ni Maulana Sa'ad bagi tuan-tuan 40 markah dah. Dalam negeri Thai, start daripada Mesai mari sampai kepada Naro, Golok, 40 markah. Hidup 24 jam. Jalan kita pun hidup 24 jam. Lepas tu sikit lagi bawah markah ada 10 halqah. Bawah 10 halqah pula ada 10 halqah kecil. Bawah halqah kecil pula tuan-tuan, insya-Allah ada muhallah pula, 10 muhallah. Allah akan hidup 24 jam belaka. Umat ni akan kembali pada masjid tuan-tuan. Bawalah umat ni mari masjid tuan-tuan. Laki-laki nak baki di masjid, perempuan nak baki di rumah tuan-tuan. Baki orang tino kita di rumah tuan-tuan. Jadikan rumah kita masjidil baik. Nak baki anak-anak kita madrasah tuan-tuan. Jangan atas lain tuan-tuan. Dah gilah baki mana-mana anak kita tak akan jadi molek. Atas di madrasah, jadi hafiz Quran, jadi alim ulama, atas lagi di pondok-pondok. Mana ada sekolah, mana ada pak tu guru ulama. Baki anak kita di madrasah. Baru comel. 3 gulungan ni molek. Moleklah dalam dunia tuan-tuan. Nah, dan yang keempat tuan-tuan, tilawatul Quran. Kalau kita nak hidup sunnah Nabi tuan-tuan, dalam dakwah banyak baca Quran. Tinggal kata telefon 3 jam, 4 jam. Potong boleh sejam. Ambil Quran mari baca. Boleh depan pula potong boleh 10 minit lagi. Ambil Quran mari baca. Lama-lama telefon kita tinggal tuan-tuan. Baca Al-Quran. Inilah cerita hak sebenar. Hak boleh tolong kita. Dan nombor 5 tuan-tuan, jihad fisabilillah. 2 perkara. 1 khurud, keluar jalan Allah 3 hari 40 4 bulan. Nah, lepas tu yang kedua klik buat maqami. Lepas tu jangan baloh tuan-tuan. Kita jangan baloh, jangan kata pada orang. Nah, kita ajak orang-orang yang telah terlepas, kita ajak mari. Mudah-mudahan kita jadi satu umat kembali. Kembali dalam satu umat. Pas jaga iman, jaga amalan soleh. Hak ni boleh tolong kita. Mudah-mudahan niat semua 4 bulan tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan. Minta Allah Subhanahu Wa Taala kabul. Allah terima kita semua. Amin tuan-tuan. Lepas tu kita ada ju tiap-tiap markah ada ju. Hak jalan ni pun ada ju. Tepat 7 hari bulan. Ju untuk markah jalan, untuk cawak jalan, orang dalam bandar jalan. Lepas tu di pak-pak lain pula 40 markah. Ada ju berlaku 40 hari sekali. Lepas tu tuan-tuan jangan tinggal amalan. Lepas tu semua niat kalau boleh 4 bulan, orang boleh gigi 4 bulan. Tak dia gigi 2 bulan. 2 kali keluar 2 bulan. Ni bulan pula 2 bulan pula. Jadi 4 bulan juga. Lepas yang ketiga tuan-tuan 40 hari.
3 kali. 40 hari 3 kali keluar. Dah, ni masa nak cukup dah tuan-tuan. Bah kalau boleh 6 hari, orang hak 3 hari naik jadi 6 hari. Orang mastura 3 hari jadi 6 hari mastura. Lepas tu dengan kerja ni tuan-tuan, 5 tahun lagi nak sampai 100 tahun. Kerja ni kita akan seruh kepada Allah sebagaimana sahabat seruh pada Nabi pada Hajjatul Wada'. Jadi kita nak seruh ni kena bawa orang molek. Tak boleh nak seruh rumah orang nak seruh tuan-tuan. Kita tengok dia kontrak jalan ke, lokal ke, rumah ke, baru nak sudah tu baru dia buat molek. Mula-mula buat capur sikit tak apa, pasir capur dengan kayu, dengan seluk, buat kan dia gapo tak apa, buat tiar dia tak apa. Tapi bila pelah kena tapik pasir dia, pasir melah kena tapik, kena molek dah. Pasal apa nak sudah. Lepas tu nak sampai cat, lepas tu nak buh mozaik, kena pilih mozaik molek. Kalau mozaik sumbing sikit, ambil tak tepi dulu, bukan teruk dah, tak tepi. Nanti buh jambai ke, ditandas ke, hak dalam ni kena hak molek. Pasal apa nak suruh dah kerja, ambil lampu mari, kipas mari, molek, semua rumah sempurna, baru kita suruh pada kontrak dia. Dakwah begitu juga tuan-tuan. Bukan kita nak tinggal tak sih. Orang isap rokok, orang daun ganja, ketung obat gila, ambil juga. Dah, kerana dakwah ni nak molek orang tuan-tuan. Bukan kita tak sih ambil orang isap rokok, orang ganja, orang debu, dah, orang judi, orang zina, orang mabuk. Dah, dakwah ni nak ambil belakang. Tapi bila nak sapa masa nak seruh ni lah. Ni dok ayat ketua-tua ni. Dok ayat kalau boleh kita tahu, tinggal. Pasal nak seruh dah. Dakwah nak jadi molek dah. Nak jadi hak Allah dan Rasul. Iman kita jadi molek, amalan kita jadi molek. Bila sapa masa kita akan seruh kepada Allah sebagaimana sahabat seruh tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan. Semua niat tuan-tuan insya-Allah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala kabul. Allah terima kita semua. Amin tuan-tuan. Lepas tu ada tuan-tuan yang nak keluar esok lusa. Esok ada bayar hidayah. Nah, esok pukul 8, pukul 9, pukul 8 ada bayar wafsi, pukul 9, pukul 10.30 ada bayar hidayah. Dan malam ni tuan-tuan tafakur. Insya-Allah ada jemaah-jemaah nak keluar. Tuan-tuan boleh tafakur. Malam ni masya-Allah, minta Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan kita walaupun dalam hujan. Dah, dalam keadaan susah tuan-tuan boleh mari juga, alhamdulillah. Syukur. Lepas tu esok siapa ada nak keluar 44 bulan tuan-tuan. Cuba ayat bangun halqah. Ni hak bakok. Terai sip jemaah. 10 jemaah bakok tuan-tuan. Orang bakok mai keluar sini. 10 jemaah esok bayar hidayah. Minta Allah kabul. Amin tuan-tuan. Lain lagi tuan-tuan. Tadi ada dalam 19 jemaah. Tadi ada boleh dah. Jadi jemaah-jemaah ni semua tuan-tuan supaya tidak lewat masa. Dah, tuan-tuan insya-Allah kalau boleh tafakur dah dalam tempat tazkir. Lepas tu insya-Allah hak ada ismaya dah duduk dalam majlis, duduk dalam masjid. Tak ada ismaya pergi ambil. Lah ni kita azan insya-Allah pukul 8.30 tu kita akan semaya insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.